Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan terakhir Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Brunei kemarin. Penerbangan keempat membawa seramai 252 orang jemaah haji negara. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh Penghormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama dan Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan Tuan Yang Terutama Imad bin Abdul Aziz Al-Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara ini. Pelabuhan Muara akan berupaya memudahkan perdagangan antara rantau ini dan Barat China melalui koridor perdagangan laut darat antarabangsa. Dengan pelayaran sulung kapal kargo dari Pelabuhan Muara ke Pelabuhan Chinzu akan berpotensi meningkatkan sektor perdagangan, pertumbuhan dan kesaling hubungan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan demikian semasa majlis pelancaran pelayaran sulung kapal kargo dari Pelabuhan Muara ke Pelabuhan Teluk Beibu, China dan Galeri Pencapaian Pelabuhan Muara petang kemarin. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga menyatakan ini setentunya penting kepada pembangunan ekonomi negara dan rantau kawasan pertumbuhan ASEAN BIM IAGA dengan adanya kemudahan import dan ekspor serta membuka pasaran baharu. Milestones MPC has accomplished over the years since its establishment in 2017. Pelancaran pelayaran kapal kargo tersebut menunjukkan laluan ekonomi baharu yang akan mengukuhkan lagi hubungan erat antara negara Brunei Darussalam dan China. Pengenalan laluan perkapalan tersebut setentunya memberi manfaat ekonomi bagi kedua-dua buah negara. Juga diselajurkan pelancaran Galeri Pencapaian Pelabuhan Muara. Hadir bersama Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Buku antologi puisi Brunei Napel terbitan Akademi Panggung Sri Utama Enterprise dengan kerjasama 10 penyair tempatan dan 10 penyair dari negara Nepal dilancarkan malam tadi. Acara diadakan di Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Buku tersebut diterbitkan buat pertama kali dengan tujuan untuk mengeratkan lagi hubungan penyair dari kedua-dua negara melalui sastra. Buku berkenaan mengandungi 24 buah puisi dalam 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, English dan Nepal. Buku itu dicetak di Nepal sebanyak 500 buah buku bagi kegunaan di kedua-dua negara. Ciri baharu bagi aplikasi BruHealth seperti indeks kesihatan dan penilaian risiko dilancarkan petang kemarin. Sidang media mengenainya diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Indeks kesihatan merupakan alat digital di dalam aplikasi BruHealth yang membolehkan pengguna mendapatkan maklumat mengenai status kesihatan masing-masing dengan menggabungkan data dari rekod kesihatan elektronik dan soalan laporan kesihatan pribadi bagi mengetahui tahap kesihatan individu. Manakala penilaian risiko pula direka untuk memeriksa kesihatan secara digital bagi program pemeriksaan kesihatan kebangsaan. Ciri baharu ini setentunya akan membantu pengguna memahami kesihatan mereka dengan lebih baik. Have you been diagnosed with diabetes by a doctor?
eligible to have a proper face-to. The reason why we wanted to launch these two new platforms is essentially because we want. Artificial Intelligence AI atau kecerdasan buatan semakin dikenali dalam mengautomasikan operasi dan kerja yang sifatnya berulang-ulang. Penggunaannya juga amat bermanfaat untuk menyelesaikan kerja-kerja yang kompleks bagi menjimatkan masa dan tenaga. Ingin tahu lebih lanjut mengenai teknologi AI? Kita ikuti laporannya bersama pewarta kami, Hadi Fadil Kipli. Teknologi AI merupakan salah satu cabang dalam bidang sains untuk menjadikan suatu sistem atau mesin mempunyai kepintaran dan berfikiran seperti manusia. Sesuatu sistem atau mesin yang mempunyai teknologi AI perlu dilengkapi dengan maklumat terkini serta diuji untuk menyelesaikan sesuatu tugas. So artificial intelligence refers to how we can mimic that intelligence. So in that process, we use machines that are computers to program, to think like humans, to mimic our ability to problem solve, to mimic our ability to make decisions, and to mimic our ability to learn new things. Dalam menjalani arus kemodenan, teknologi turut berperanan bagi memudahkan manusia dalam era ekonomi digital. Di negara Brunei Darussalam, penggunaan teknologi AI turut dimanfaatkan ke arah menjadikan negara setanding dengan negara-negara lain dalam bidang teknologi sekaligus memacu transformasi industri digital. Kami telah dapat mendesain satu robot yang dapat bergerak atau digunakan untuk membersihkan Sungai Brunei menggunakan AI untuk mengenal pasti objek-objek yang dikategorikan sebagai sampah seperti plastik, botol plastik, dan robot ini dapat bergerak dengan baiknya untuk mengumpul plastik ini dan membawa ke tempat untuk dibuang. Teknologi AI jika dikembangkan dengan sewajarnya mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan seharian manusia, terutamanya dalam era digital ini. Antaranya, dengan menggunakan teknologi tersebut, sesuatu pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Di samping, dapat meningkatkan taraf hidup manusia, memandangkan teknologi AI mencakupi pelbagai bidang yang luas. Laporan Hadi Fadil Kipli untuk Berita RTB. Muhammad Nur Alim bin Abdullah Nordin dari Sekolah Arab Sultan Haji Hasanah Bolkiah Kampung Rimba dan Dayang Alia Fatiyah binti Haji Abdul Rajid dari Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha Kampung Katok muncul johan dalam pertandingan tilawah Al-Quran bagi sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab senegara. Pertandingan berlangsung petang kemarin di Jabatan Penerangan Berakas. Hadiah-hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Awang Julaihi bin Muhammad, pemangku pengarah pendidikan ko-kurikulum. Pertandingan diadakan bertujuan melahirkan generasi yang celik Al-Quran serta melahirkan lebih ramai qari dan qari'ah dalam kalangan pelajar di negara ini. Kejayaan yang diraih oleh qari dan qari'ah yang menyertai majlis musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan memperlihat usaha mereka yang tidak henti-henti dalam menjadikan Al-Quran sebagai pendamping harian. Dalam temu bual bersama RTB, Johan Qari dan Johan Qari'ah musabaqah tersebut menyifatkan kemenangan yang diperoleh sebagai pembakar semangat untuk melahirkan lebih ramai pencinta Al-Quran di negara ini. Harapan saya agar orang ramai, terutama sekali para belia-belia khususnya, supaya akan lebih berminat di dalam bidang seni bacaan Al-Quran ini, kerana ianya sesuatu bidang kalau kan difikirkan ia mempunyai pelbagai terdapat seni-seni yang indah. Berterusan mencari ilmu, menguasai keempat-empat
sudut itulah kira especially macam suara lagu, tajwid dan juga fasahah. Dan alhamdulillah saya kebetulan juga kira kedua-dua ibu bapa saya merupakan guru agama kan tu yang mempunyai orang kelulusan dalam bidang-bidang agamanya lah, terutamanya Al-Quran dan tajwid. Juraiwara bagi pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah bagi tahun 2024 diteruskan petang kemarin di Sekolah Arab Temburong. Program merupakan salah satu kaedah pemberigaan mengenai sesi pengambilan pelajar-pelajar baharu ke Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Pengisian program termasuk pengenalan latar belakang dan format temuduga bagi kemasukan ke institut berkenaan. Turut diadakan mini pameran. Hafazan pertama dijalankan. Ini anda pulang semua yang dapat tu yang hari itu. Untuk mengikuti penelitian seperti kita pesanin, B1C. Jabatan Perkhidmatan Pos Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi memaklumkan penutupan sementara perkhidmatan kaunter pusat memproses mel dan bungkusan brakas bermula kemarin sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan pada sistem perkhidmatan sedia ada. Bagaimanapun, perkhidmatan pengambilan bungkusan dan EMS adalah beroperasi seperti biasa. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi juga memaklumkan pengemaskinian beberapa perkhidmatan kaunter di cawangan-cawangan pejabat pos di seluruh negara seperti yang tertera. Sukan, Liga Perdana Singapura 2023. DPMMFC meneruskan saingan menentang Albirex Niigata FC di Stadium Jalan Besar malam tadi. Dalam perlawanan tersebut, DPMMFC seri 1-1 dengan Albirex Niigata FC. Gol DPMMFC dijaringkan oleh Ali Rahman pada minit ke-30, manakala gol pasukan lawan dilakukan pada minit ke-50 melalui Komatsu. With the opening goal for Brunei DPMM. Got away from that Albirex Niigata defence. Then just a minute after that, Komaki would lay it on for Keto Komatsu, the halftime substitute, to get his 8th goal, all just in front of the back four.